Kenapa? Dan yang menariknya, PAS dikatakan akan meletakkan Tun Mahathir sebagai sebagai calon di Kemaman. PRK Kemaman semua berhak jadi calon termasuk Dr. M, kata Taqiyuddin. Mana-mana individu termasuklah pada bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir berhak menjadi calon Perikatan Nasional PRK Kemaman, kata Setiausaha Agong. Taqiyuddin berkata pucuk pimpinan masih mempertimbangkan perkara itu termasuk mengekalkan penyandang sebelum ini Cik Alias Ahmad yang menang dengan majoriti 27,000. Semua rakyat Malaysia berhak menjadi calon asalkan rakyat Malaysia. Dia tak kira orang Terengganu atau orang mana sebab dia calon parlimen. Tak semestinya boleh jadi beliau dan boleh jadi orang lain. Belum putuskan lagi, katanya. Taqiyuddin diminta mengulas sama ada Mahathir bakal dipilih calon PN pada PRK Kemaman susulan kabar angin bertiup sebelum ini. Pada PRU 15, Cik Alias menang dengan 27,000. Okey, namun kemenangan tersebut dibatalkan. Nah, kenapa semua beralih kepada Mahathir sekarang ni, tuan-tuan? Kan Zuraidah mula beralih kepada Mahathir, kemudian cerita Muafakat Nasional. Muafakat Nasional ni adalah sepatutnya di antara golongan yang yang PAS pro kepada UMNO, kan, yang nak menarik UMNO yang bersama lagi UMNO yang bersama dengan PAS, itu yang pertama. Kemudian yang mana tak dipersetujui oleh Bersatu. Okey, saya rungkaikan macam ni, saya cerakinkan macam ni. Nah, kita kena faham, Bersatu tak nak UMNO. Tuntas, habis. Titiknya kat situ. Bersatu tak nak UMNO per se, tak nak UMNO versi Zahid, tak nak. Jadi apa yang mereka nak adalah mereka nak UMNO yang menyebelahi mereka. Termasuklah Hishamuddin Tun Hussein On, the gang lah, yang sekarang ini digantung, tak dipecat, digantung. Okey, UMNO bijak, kalau dia pecat dia akan jadi lompat parti, digantung tak jadi lompat parti, kecuali kalau Hishamuddin nak letak jawatan, itu cerita lain. Nah, apa yang berlaku, Zuraidah Kamaruddin dikeluarkan daripada Bersatu. Nah, bila dia keluar daripada Bersatu, dia masuk PBM, sekarang bersama dalam Muafakat Nasional. Soalan dia adalah, adakah yang ini geng yang masih bersama dengan Bersatu atau geng yang anti Bersatu? Di dalam Bersatu tu sendiri, ada yang nak Mahathir, ada yang tak nak Mahathir. So, perasan tak tuan-tuan, kenapa PAS yang beria nakkan Mahathir, Tun Mahathir, tetapi bukan Bersatu? Dia naik ke pentas Tun Mahathir, dia bercakap tentang Tun Mahathir naik ke pentas PAS, pakai baju PAS, Hadi yang menyebut tentang Tun Mahathir ini sebegini, sampai siapa yang bertanya soalan tentang memali, maka dia adalah syaitan. Kalau tuan-tuan ingat lah kan. Jadi dalam keadaan itu, kenapa? Nah, kita kena lihat, sekarang ini Bersatu ni umpama boyfriend yang sudah hilang kerja. Kan, boyfriend yang dah hilang kerja, dah tak ada duit, dah tak ada pekerjaan. Sebelum ini dia pangkat besar, kan, gaji besar, naik kereta besar. Sekarang kereta pun dah nak kena tarik, tuan-tuan, 4 bulan tak bayar, RO dah keluar. Umpama macam tu lah, bukan saya kata kereta dia, umpamanya macam tu. So, taring tu dah tak ada. Janji-janji manis Perikatan Nasional itu tak nampak. Bersatu itu tak nampak. Jadi akhirnya PAS perlukan kesinambungan untuk nak menang dalam PRU ke-16 akan datang. Mereka tahu mereka dah tak boleh harapkan dana daripada Bersatu. The fund is no longer there. Baru-baru ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, ni saya nak cerita, saya tambah lagi cerita semalam. My Airline tiba-tiba hentikan hentikan operasi. Stranding 100 lebih ribu orang yang dah beli tiket melebihi 20 juta duit. Why? Kenapa? Sebab dia orang dah dapat tahu bahawa ketua dia orang akan ditahan di bawah AMLA. Once dia dapat tahu ketua mereka ditahan di bawah AMLA, the moment dia freeze, dia kena keluarkan duit itu secepat mungkin. Ni maklumat yang saya dapat lah. Betul, tak betul, kita akan dengar daripada SPRM nanti. Isunya adalah dia kena keluarkan duit itu secepat mungkin. Kerana once you charge di bawah AMLA, maka akaun semua kena freeze. Jadi ada yang mengaitkan skema-skema ini dengan Bersatu, di mana mereka cuci duit. Ada yang kaitkan sedemikian sehingga nama Muhyiddin Yassin terpalit. Dia tahu tak tahu, itu saya letak kat tepi dahulu. Itu kita minum kopi, kita boleh cerita. Tetapi sekarang ini, wang yang berlegaran itu, inilah dikatakan company yang cuci duit. Company yang cuci duit. Now sekarang itu dah kena freeze, akaun Bersatu dah kena freeze, anak menantu Muhyiddin dah kena buru. Ini menantu Muhyiddin adalah key person yang tahu tentang duit. Lari dulu. The moment dia kena tangkap, tuan-tuan, pecah tembelang. Goldman Sachs sekarang ni, Roger Eng sudah dipanggil balik.
The moment Roger Eng dedahkan segala-galanya, habislah perjanjian yang Roger Eng kata, kalau sekiranya saya dedahkan yang saya tak pernahkan dedahkan sebelum ini, Muhyiddin Yassin akan, bukan Roger Eng cakap, tapi apa orang kata, satu akhbar dari luar negara kata Muhyiddin Yassin akan menghadapi masalah. Now Muhyiddin dan Bersatu di attack kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, tuan-tuan. Yang merasa panas attack itu adalah PAS. So PAS kata kita kena berlepas diri daripada Bersatu. Kita kena berlepas diri daripada Muhyiddin Yassin. So kita nak turn kepada siapa? So dia lantiklah, jumpalah Tun Mahathir. Tun Mahathir, kita lantik kamu sebagai penasihat kepada 4 negeri. Tuan-tuan ingat tak saya kata bahawa tempoh hari sepatutnya nama apa orang kata Mukris Mahathir naik di Kedah. Kemudian Mukris kata tak jadi. Sebenarnya macam saya kata, perancangannya bukan Mukris. This has never been about Mukris. This has always been about Mahathir. So the offer yang ditawarkan adalah 1 seat for me to sit in parliament. 1 seat for me to sit in parliament. Boleh. Nak dapatkan apa yang kamu nak, boleh. Tapi 1 seat for me to sit in parliament. Jadi itulah keluar cerita yang mengatakan bahawa Mahathir akan bertanding di Kemaman. Bertanding di Kemaman. Kenapa perlukan satu kerusi? Kenapa perlukan satu? Bukan Mahathir nak masuk sangat dalam parlimen pun. Dia pencen Perdana Menteri, pencen Menteri, pencen ahli parlimen. Dah cukup, dah set him for the rest of his life. Yang tinggal kita pun tak tahu berapa lama lagi kan? Enough. But it's never been about that. It's always been about what can dia dapat kalau dia nak bagi sesuatu kepada PAS. Tuan-tuan ingat Tin Melo tu cukup besar ke nak kutip duit? Memanglah 4 tahun lagi nak pilihan raya. No, they have to do it now. Dia orang tahu they are in trouble. Dia PAS tahu dia orang dalam masalah sekarang ini. Sebab itu kenapa kedengaran cerita juga ada di kalangan ahli PAS kata kita kena bersama dengan kerajaan. So they have to explore options. Di mana dia orang tak boleh, tidak mesti ada dana. Tuan-tuan ni macam ni. The moment kita dah mula bagi duit kepada orang bawah kita dengan jumlah yang begitu banyak, momen itulah penagih-penagih duit ni, saya panggil mereka penagih-penagih duit, akan mula bertanya, mana lagi? Kat mana lagi? Kamu tak bagi, minta maaf, kami nak buat kerja. Fisabilillah, tak fisabilillah. So ada di kalangan dalam PAS yang sekarang tak puas hati. Dia kata, kenapa nak bagi kepada Tun Mahathir? Of course pimpinan tak nak bagi tahulah. Cerita ni adalah cerita yang tak didedahkan kepada walaon kat bawah tu, macam-macam kat bawah tu tak tahu. Tetapi ini peringkat pimpinan. Peringkat pimpinan nak menghadapi PRU perlukan kos yang banyak. Dua PRU 14 dan PRU 15, dua-duanya ditaja. PRU 14 PAS ditaja oleh UMNO. PRU 15 PAS ditaja oleh Bersatu. PRU 16 nanti. So macam mana kau tahu dia ditaja is? Tuan-tuan, kita tengok berapa banyak PAS bertanding secara kerusinya di kedua-dua PRU tersebut. Mana dia dapat dana? Mana dia dapat dana? Dia negeri yang mereka pegang pun negeri-negeri miskin. Bukan sikit tuan-tuan. We are talking about million. Mungkin puluhan juta. Tuan-tuan tengok dia punya social media, cara dia orang bayar social media. Tengok mana social media dia orang sekarang. Mana social media PAS sekarang? Yang dulu ratus ribu follower. Tak ada. All those are paid. Tuan-tuan nak dapat ratus ribu view tak ada masalah. All those are paid. Saya live saya TikTok malam ni 1.3k. Yang ni saya tak bayar. Tapi kalau saya nak letak jadi 10k tetap malam pun boleh. Saya bayar je. Ini bukan susah nak naikkan ni. Boleh bayar. Kan? Saya boleh bayar. Tapi saya tak ada duit lah nak bayar. Siapa sponsor kita? Kerajaan tak sponsor saya. Kan? Tak ada orang, tak ada tycoon yang sponsor saya. Tetapi dia orang, ada orang sponsor. Kan? Jadi kita kena ingat keadaan ini tuan-tuan. Kita kena ingat yang sekarang ini berlaku. Kenapa Zuraidah tiba-tiba muncul sekarang ini? Kenapa PAS tiba-tiba memanggil Mahathir? Yang semua ni kita kena lihat. And they are hoping dana yang Mahathir ada boleh digunakan untuk mereka. Tetapi ni saya nak cerita lah tuan-tuan. Ni saya nak bagi tahulah. Mahathir tak ada dana tu. Ni saya bagi tahu cerita pada orang PAS awal-awal lah Mahathir tak ada dana tu. Korang kena scam je. Duit dia, Mahathir tak ada duit. Tak, saya bukan kata Mahathir tak ada duit. Saya tak kata Mahathir tak ada duit-duit tersebut. Saya bukan kata demikian.
Cuma saya kata, dia tak ada cara nak bawa masuk duit tu ke dalam negara kita. Tapi PAS dah kena scam. So, sebilangan PAS yang tak setuju ni dah kata pada pimpinan, kita dah kena scam. Korang nak percaya ke pada Mahathir ni? Mahathir pernah scam Pakatan Harapan. Pernah scam Bersatu. Korang nak Bersatu pun tak percaya pada Mahathir dah sekarang. Tiba-tiba PAS nak percaya. Cerita yang dia bawa, tuan-tuan. Tun Mahathir ni satu benda yang dia pandai bercerita. Macam saya juga lah. Dia pandai jual minyak, tuan-tuan. Kan? Dia pandai jual minyak. Baik. Sebab itu, kan, kenapa perlukan Tun Mahathir? Kan saya kata tadi, dana.